Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. أما بعد. Yang pertama, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat hidup lagi pada hari ini. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi membuka mata, bernafas, dan kita menghirup oksigen daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan lagi untuk menambah amal, sebab Allah tahu bahawa kita tak cukup amalan untuk bertemu dengan Dia. Kata ulama, tak kala mana dihidupkan sekali lagi, dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepadanya untuk menambah amal dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, straight to the point. Isu sajak ni bukan isu yang sampingan. Ada orang kata, Ustaz, biarkanlah Ustaz, jangan cara kat dia, nanti kalau kita bagi perhatian sangat jadi bertambah popular dia. Bukan isu tu, itu satu hal yang lain. Tapi gambaran yang hamba nak sebut kepada sahabat-sahabat semua, hamba ni menanti, bukan hamba seorang lah, mungkin semua menanti, bilakah masanya pihak berkuasa akan melaksanakan tindakan undang-undang kepada makhluk bernama sajak ini. Sebab dia, saya sebut tadi, sajak ni lebih bahaya daripada COVID-19. Kenapa saya kata lebih bahaya pada COVID-19? Kalau COVID-19, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya mematikan orang. Boleh mematikan orang, boleh menghabiskan nyawa orang. Tapi sajak ini bukan dia menghabiskan nyawa orang, dia menghabiskan, memperandakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan merosakkan akhlak umat Islam. Bahkan orang kafir sendiri pun merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Apatah lagi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan apa yang dia lakukan itu satu benda yang keluar daripada tabi'i. Tuan-tuan kena ingat ini. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat waktu pemerintahan Pakatan Harapan. Waktu itu Menteri Agama Dr. Mujahid Yusof Rawah. Jadi bila mana dia sangat mesra kepada ataupun kita nampak macam mesra lah, seperti mana geng-geng LGBT ini, tak apalah, kita kecam perbuatan dia, kita kata tidak tegas. Dan kita berharap dengan Pakatan Nasional ini, menteri yang bertanggungjawab, agar jelas tentang isu umat Islam, jelas. Dan kita tak nak, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, keluk-kelak berlaku. Keluk-kelak maksudnya apa? Ketegasan perlu ada, yang mana kalau kita kata benda tu haram, kita kena cegah. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi kemungkaran yang sedang berlaku ni, tuan-tuan, Allah, live depan mata kita. Saya seru kepada semua para ulama, para da'i, tolong alert isu ini. Kita ada media sosial masing-masing, jangan kita up perniagaan semata-mata. Hamba ada bisnes. Ada kata, Ustaz, kenapa guna media sosial untuk mengata pada orang? Akan rosakkan bisnes Ustaz. Saya tak kisah. Apa yang saya sebut kepada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sejauh mana tindakan yang boleh dibuat oleh pihak berkuasa kepada sajak ini yang boleh menyedarkan dia dan golongan-golongan dia. Ni yang perlu kita ambil take note dan kita kena ambil ketegasan. Sampai bila kita nak biarkan puak-puak macam ni boleh mendedahkan ikut suka dia, sedangkan perbuatan-perbuatan benar-benar bercanggah daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Jadi hamba harap sangat, tuan-tuan sekalian, kepada pihak berkuasa, khususnya kerajaan, yang kita berharap kerajaan ada kuasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa lihat kemungkaran, kalau tak lihat, dia tahu, dilaporkan perbuatan sekian-sekian, perbuatan sekian-sekian, falyughayyirhu biyadihi, dia kena cegah pakai tangan dia. Tangan dia ni kekuasaan. Kita ada kekuasaan dah sekarang. Kemana kekuasaan tu kita halakan? Adakah semata-mata kita nak cerita bab COVID tak habis-habis?
Sedangkan perbuatan Sajjad dan sekutu-sekutunya ini sangat berleluasa. Dan yang terbaru dengan berpakaian, itu yang isu pakai bikini ni lama dah. Sejak dia buat video klip lagu Arab di negara Arab hari tu, sampailah sekarang dia masih lagi berani menonjolkan perbuatan-perbuatan yang jelas mencegah ataupun jauh daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sampai bila saya nak sebut? Sampai bila kita nak biarkan makhluk ini berleluasa? Semakin hari dia semakin kaya. Nabi Allah Musa AS pernah menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala Musa, dan berkata atau bersabda Nabi Allah Musa AS, ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya kamu berikan kepada Fir'aun dan tentera-tentera dia ataupun menteri-menteri dia kekuasaan, harta benda dan sebagainya. Dia menyesatkan orang lain. Maka Nabi Allah Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tarik balik kekuasaan, agar Allah tarik balik kekayaan, agar Allah tarik balik apa saja yang Allah berikan kepada Fir'aun. Maka kita minta tuan-tuan Allah SWT kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saja ini menjadi derhaka, menjadi celaka dan derhaka disebabkan kekayaan yang Allah berikan kepada dia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tarik balik kekayaan tersebut, agar Allah tarik balik kekayaan tersebut, agar dia kembali sedar dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang merisaukan kita tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, virus ini merosakkan bukan nyawa manusia, tapi merosakkan akidah manusia, merosakkan akhlak manusia. Yang ni kita paling takut sekali. Ini tahun 2020. Kita tak tahu tahun 2040, 2060 anak-anak kita bagaimana. Kita tak risau diri kita, mungkin kita ada basic agama yang kuat. Tapi kalau kita melibatkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kekangan-kekangan yang berlaku sekarang, kita tak cegah daripada sekarang. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan percaya satu masa nanti orang akan jadi lebih teruk daripada tu lagi. Jadi saya berharap sekali lagi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, tolong sampaikan kepada menteri berkenaan, tolong sampai kepada pimpinan-pimpinan kita, PAS contohnya, Parti Islam Se-Malaysia PAS. Apa yang kita nak buat tuan-tuan sekalian sekarang ni? Kita bukan mendesak, saya bukan seorang pendesak, tapi saya nak bertanya kepada kalian, apa stand yang kita buat? NGO dan sebagainya, apa yang boleh kita buat untuk mencegah kemungkaran yang sedang berlaku di hadapan mata kita? Kalau zaman Pakatan Harapan, kita boleh kata si fulan itu buat begini, si fulan itu buat macam ni, menteri ni dorak cetong, menteri ni tak perform dan sebagainya. Kita harap Pakatan Nasional sekarang ini, menterinya perform dan pegawai-pegawainya perform, dan jabatan-jabatan agama yang bertanggungjawab kemunculan Sajjad ini negeri mana, ambillah tindakan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan dia berleluasa sangat-sangat. Jadi saya sangat menyemak mata saya, bukan setakat mata hamba ni, mata seluruh umat Islam di dunia ini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf lah kalau terkasar bahasa pada pagi-pagi buta ni. Cuma saya nak mendesak ataupun nak mengajak kepada seluruh masyarakat, kalau boleh kita boykot lah, saya ulang sekali lagi, boykot lah perniagaan Sajjad ini sehingga dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beli produk dia. Seolah-olah kita beli produk dia, seolah-olahnya kita menyapak dia untuk dia sentiasa derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon tuan-tuan sekalian, tak matinya kita kalau kita tak beli produk-produk dia. Tak matinya dia, mungkin kecewaan akan berlaku sahaja kepada dia. Jadi sekadar itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat hamba sampaikan pada pagi ni, tolong sampaikan kepada pihak-pihak berkenaan agar kita alert isu ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, agar kita kembali takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyelamatkan umat Islam Malaysia ni khususnya daripada virus yang lebih dahsyat daripada COVID-19, iaitulah virus Sajjad dan sekutu-sekutu dia. Minta maaf tuan-tuan sekalian kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara, salah lain untuk nasihat kepada orang lain. Cuma saya nak menjedarkan sahabat-sahabat kita pimpinan yang sedang memegang tampuk pemerintahan negara sekarang ini, agar kita kembali sedar. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Suruh orang buat baik dan cegah kemungkaran yang berlaku. Kemungkaran yang paling besar sekarang di media sosial tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap tolonglah alert isu ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share video ni kepada semua agar sampai insya-Allah.